Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan masuk bab 1, Organisasi Tisu Tumbuhan dan Pertumbuhan. Cikgu rasa semua sedia maklum, bab 1 sehingga bab 7 semuanya adalah berkaitan tentang tumbuhan. So, may the force be with you. Hopefully lepas you belajar tentang tumbuhan, you akan lebih kenal, hargai dan nampak saling kebergantungan kita dengan tumbuhan. Okay guys? Okay, untuk bab ni dia cuma ada 3 subtopik sahaja ataupun 3 standard kandungan sahaja, iaitu 1.1 organisasi tisu tumbuhan, 1.2 tisu meristem dan pertumbuhan, 1.3 lengkung pertumbuhan. Okay, tapi kali ini kita akan cover 1.1 sahaja dahulu, iaitu organisasi tisu tumbuhan. Okay, objektif subtopik 1.1 dia nak you boleh berkomunikasi tentang jenis tisu tumbuhan dan juga fungsi utamanya. Dekat sini kamu boleh nampak carta pokok berkaitan dengan tisu tumbuhan. Ada 2, tisu meristem dan tisu kekal. Okay, untuk hari ini kita akan cover tisu kekal sahaja bagi subtopik 1.1. 1.2 baru kita masuk tentang tisu meristem. Okay. So, tisu kekal dia terbahagi kepada 3, epidermis, asas dan vaskular. Untuk epidermis dia tak ada jenis tisu yang lain. Manakala untuk tisu asas dia ada pecah kepada 3, tisu parenkima, kolenkaima, sklerenkima. Dan untuk tisu vaskular, dia ada tisu xilem dan tisu phloem. So basically yang baru untuk kamu hanyalah tisu asas, parenkima, kolenkaima, sklerenkima. Sebab xilem, phloem, epidermis tu kita dah biasa kenal. So hari ni awak ada 6. Okay, epidermis, parenkima, kolenkaima, sklerenkima, xilem, phloem yang kamu perlu tahu ciri dan fungsi dia. Okay, sedikit pengenalan tentang tisu kekal. Dia kata dekat sini, tisu kekal ialah tisu matang yang telah mengalami pembezaan atau sedang mengalami pembezaan. Selain daripada perkataan pembezaan ni, nanti you akan jumpa perkataan pembahagian dan pemanjangan. Okay, itu kita akan cerita detail dalam subtopik 1.2. So basically untuk rajah 1.2, 1.3 dia just nak tunjuk you kedudukan ketiga-tiga jenis tisu kekal. So macam tisu epidermis ni dia outer layer, kedudukan lapisan paling luar. Tisu asas, parenkima, sklerenkima, kolenkaima pada batang pokok. Okey, untuk tisu vaskular ni cikgu nak awak letak dalam nota awak gambar rajah ketiga-tiga bahagian pokok yang menunjukkan kedudukan xilem dan phloem. Maksudnya nanti you perlu familiar di mana xilem dan phloem pada setiap 3 bahagian utama pokok, daun, batang dan xilem. Okey, sebab nanti you kena familiar dengan kedudukan setiap phloem dan xilem ni. Bila gambar rajah tunjuk sahaja bahagian batang pokok, you tahu yang part dalam adalah xilem, yang di kat luar dia adalah phloem. Okey, kalau macam markah ni, untuk simbol tambah ni adalah xilem, yang bulat kecil tu adalah phloem. Okay. Seterusnya jenis tisu kekal, struktur dan fungsinya. So yang pertama kita akan go through tisu epidermis. Ciri pertama dia melapisi permukaan luar batang, daun dan akar. And then dia ada cuticle, which is dinding epidermis yang terdedah kepada udara, berlilin dan kalis air. Dia kurangkan kehilangan air melalui penyejatan. Dia melindungi daun daripada kecederaan, menghalang serangan patogen. So basically, cuticle ni I think you dah familiar sebenarnya. The first idea bila kita sebut tentang cuticle, dia adalah berlilin dan kalis air. So sebab tu dia boleh mengurangkan kehilangan air melalui penyejatan tu. Okay, and then dia ada contoh sel epidermis. Okay, sel rambut akar dan sel pengawal ni adalah contoh sel epidermis yang dah mengalami pengkhususan fungsi. Okay, maksudnya masing-masing bawa fungsi masing-masing. Sel pengawal, kawal bukaan liang stoma, sel rambut akar, dia keluar bercabang-cabang halus macam dalam gambar rajah tepi ni untuk meningkatkan luas permukaan akar so that dia boleh absorb, dia boleh serap air dan garam mineral dengan lebih baik. Okay, next tisu asas. We go through one by one, parenkima, kolenkaima, sklerenkima.
So, untuk parenchyma, dia adalah sel hidup yang paling ringkas dan belum mengalami pembezaan. Paling baby lah antara ketiga-tiga tisu asas ni. Dan dinding sel dia adalah paling nipis. Okay, before that, semua perkataan yang cikgu highlightkan, okay, kuning, merah yang bold ni ke, tolong highlight juga dalam nota awak. So, nanti cikgu akan explain reason dia. Okay, yang ketiga, ciri parenchyma dalam keadaan segah dapat beri sokongan dan kekalkan bentuk tumbuhan herba atau tumbuhan tak berkayu jugalah maksudnya. So, inilah yang sebenarnya uh, main actor dalam kes you rendam yang dalam larutan hypertonik tu. Okay, dia jadi plasmolysis ke, dia jadi layu ke, inilah yang memainkan peranan dia. And then dia terlibat dalam fotosintesis dan pertukaran gas. Dia simpan kanji dan dia juga boleh baik pulih dan jana semula tisu tumbuhan dan pengangkutan sistem vaskular. Okay. Kedua, colonkaima pun sama macam parenchyma. Dia masih terdiri daripada sel hidup. Okay, dia jadi fleksibel bila dia dah matang. Dinding sel dia diperbuat daripada pektin dan hemiselulosa. Okay, nanti kita tengok apa pektin dan hemiselulosa ni. And then dinding dia lebih tebal daripada sel parenchyma tadi. Dan dia beri sokongan mekanikal dan keanjalan kepada tumbuhan. Last one, sclerenchyma. Okay, dia tadi, kalau tadi parenchyma, collenchyma adalah terdiri daripada sel hidup. Tapi sclerenchyma dia terdiri daripada sel-sel mati apabila matang. Okay, dan dia mempunyai dinding sel yang paling tebal antara ketiga-tiga tisu asas ni. Dia beri sokongan dan kekuatan mekanikal kepada bahagian tumbuhan matang. Dia bantu pengangkutan air dan nutrien dalam tumbuhan. Okey, daripada ketiga-tiga ciri yang kita dah tengok ni, cikgu nak yang pertama awak take note hubungan fungsi. Okey, hubungan fungsi fotosintesis parenchyma dan fungsi pengangkutan air sclerenchyma. Okey, kalau awak tengok parenchyma ni, dia terlibat dalam fotosintesis bantu penyimpanan kanji. So basically dia BFF dengan phloem. Sebab phloem tu fungsi dia adalah untuk mengangkut hasil proses fotosintesis ke seluruh bahagian pokok. Okay, manakala sclerenchyma ni dia bantu pengangkutan air dan nutrien dalam tumbuhan. So BFF dia adalah xilem. Okay, sebab fungsi xilem adalah untuk angkut air dan nutrien dalam tumbuhan. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kalau you tengok, dia nyatakan tentang dinding sel. Okay, ketebalan dinding sel. Maksudnya parenchyma ni paling nipis, collenchyma kedua nipis dan sclerenchyma paling tebal antara ketiga-tiga tisu asas. Okay, konsep dia sama dengan jenis salur darah manusia, iaitu vena, arteri dan kapilari. So, biasa kita compare antara vena dengan arteri lah. Kalau arteri, kalau you reverse balik, you ingat balik, arteri tu dia ada dinding yang paling tebal. So, that vena, lumen dia adalah paling kecil. Bila dinding tebal, lumen kecil. Okay, dan bila lumen kecil, tekanan dia pun tinggi. So, reason kepada tekanan tinggi tu sebab dia nak angkut air dan nutrien dalam tumbuhan ke seluruh bahagian tumbuhan yang lain. Maksudnya dia nak angkut daripada bawah sampai ke atas. So, pressure dia macam kena tinggi sikit lah banding yang lain. Sama juga macam arteri tu. Arteri, dia nak angkut darah, dia nak pump darah dari jantung ke seluruh bahagian badan. So, dia kena ada high pressure untuk sampaikan darah tu kepada seluruh bahagian badan. Manakala parenchyma ni, dinding sel dia paling nipis. So that lumen dia adalah paling besar lah. Okay, macam vena. Dinding dia nipis, so lumen dia besar. Sebenarnya dalam tumbuhan, kita panggil lumen juga. Tapi dalam silibus you, dia tak tekankan lumen. Cuma dia nak relate kan, bila dinding sel paling nipis, saiz dia basically besar. So, kalau parenchyma ni, sebenarnya kalau nak bezakan gambar rajah antara ketiga-tiga tisu asas ni, parenchyma ni sel dia paling besar lah. Okay, kalau ikutkan. Collenchyma ni macam kedua, sclerenchyma paling kecil dia punya size sel tu. Okay, macam parenchyma bila sel dia paling nipis, so lumen dia paling besar, dia memang nak hantar makanan kepada ataupun hasil proses fotosintesisku kepada semua bahagian tumbuhan. Tapi you macam faham kan basically proses fotosintesis berlaku dekat
daun. Okey, dia berlaku juga dekat bahagian lain tapi majoriti dekat daun lah. So daun ni biasanya dia dekat atas. Bila dekat atas, untuk dia spread out, untuk dia agihkan kepada bahagian tumbuhan yang lain, dia ada bantuan sistem graviti. No, it's not a system. Sorry. Dia ada bantuan graviti. So, bila graviti, maksudnya pressure dia pun macam tak apalah, tak tinggi pun. Okay, sebab tu dia punya dinding sel pun paling nipis. Okay, semua penerangan cikgu tentang dinding dan fungsi ni basically just untuk bagi awak nampak sahaja apa ke hubungan antara dinding paling nipis dan juga dia punya fungsi tu. Okay? Okay, ni cerita tentang dinding sel kolenkaima, tisu kolenkaima tadi. So, dia kata kolenkaima ni dinding sel dia terdiri daripada hemiselulosa dan pektin. Okay, kalau kamu ingat balik masa form 4 dulu, bab 4 kamu dah belajar komposisi kimia dalam sel. Dia ada cerita yang selulosa adalah polisakarida yang membina dinding sel. Okay, so kalau kamu tengok sini yang warna biru ni adalah selulosa. So, komposisi selulosa ni adalah yang paling banyak lah dalam pembinaan dinding sel. Manakala hemiselulosa dan pektin ni, dia juga adalah bahan binaan, cuma komposisi dia lebih sedikit. Dan hemiselulosa dan pektin ni, dia juga adalah sebahagian daripada jenis polisakarida. Okay, nanti kamu akan jumpa lagi perkataan lain, lining. So, lining tu pun masih lagi salah satu bahan binaan dinding sel. Okay, ini adalah kereta rentas tisu asas. Dia ada kereta rentas melintang dan juga membujur. Tapi nanti cikgu nak kamu masukkan gambar rajah keratan melintang sahaja dalam nota kamu. Okay, supaya nampak perbezaan dari segi saiz parenchyma, collenchyma dan sclerenchyma. Mungkin untuk parenchyma, collenchyma ni dia tak jelas sangat, ketara sangat dia punya perbezaan saiz tu. Tapi kita boleh nampak dia punya dinding sel collenchyma ni adalah lebih tebal berbanding parenchyma tisu. Okay, just lukis gambar rajah dari segi saiz melintang ni saja. So, tak perlu label. Okay, yang label ni abaikan. Okay, yang terakhir adalah tisu vaskular. Yang pertama, xilem terbentuk daripada sel-sel mati yang tidak mengandungi sitoplasma. Okay, bila sebut sel-sel mati, kalau ingat balik tadi tisu sclerenchyma, dia pun terdiri daripada sel-sel mati. So, sebab tu I kata dua ni adalah best friend. Okay. Dinding sel diseliputi lining. Okay, masa cikgu terang tisu kolenkaima tadi yang terbentuk daripada pektin dan hemiselulosa. So, untuk xilem ni dia diseliputi oleh lining. So, lining pun adalah salah satu bahan yang membentuk dinding sel tumbuhan. Okay. Dan dia terdiri daripada saloxilem yang memanjang, berongga dan bersambungan daripada akar daun macam gambar rajah kat sebelah ni. Okay, fungsi salo mengangkut air dan garam mineral dari akar ke semua bahagian tumbuhan. So, fungsi xilem ni you dah familiar daripada menengah rendah lagi. Okay, so supposed to be you tak patutlah kalau tak ingat lagi. And then phloem. Dia terdiri daripada sel rakan. Okay, sel rakan dan tiub tapis. This one is tiub tapis. Dekat tepi ni adalah sel rakan. Okay, dalam buku teks, I think dia tak nyatakan fungsi sel rakan ni. Sebenarnya fungsi dia adalah untuk bagi tenaga kepada tiub tapis. Okay, dia bagi tenaga untuk tiub tapis tu angkut bahan organik ke seluruh bahagian tumbuhan. So, bila dia bagi tenaga, maksudnya compound organnya dia paling banyak adalah mitokondria. Okay, dia kata lagi phloem ni terbentuk daripada sel hidup iaitu tiub tapis. Okay, so tiub tapis ni dia ada sitoplasma tapi dia tak ada organel khusus seperti nukleus ribosom sebab dah merosot apabila matang. So, dia tersusun dari hujung ke hujung phloem untuk membentuk struktur tiub memanjang dan bersambungan. Last one, fungsi dia mengangkut gula atau hasil fotosintesis dari daun ke organ penyimpanan seperti akar, buah dan umbisi. Okay, so itu pun sama daripada menengah rendah lagi you dah familiar dengan fungsi tu. Okay, sekian saja dahulu subtopik 1.1. Nanti kita akan jumpa dalam subtopik 1.2 insyaAllah. So, thank you.